Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini, kelas yang kedua. Okey, untuk hari ini saya masih lagi akan ajar kamu berkenaan dengan bab 1, nombor nisbah. Tetapi subtopik lain lah, iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, sebelum cikgu mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak ulang sikit berkenaan penerangan yang cikgu dah bagi minggu lepas. Okay, minggu lepas cikgu ada bagi dekat kamu berkenaan dengan integer, integer positif dan integer negatif dan juga garis nombor. Okey, kalau kamu ingat balik, kalau kita ulang balik, integer merupakan nombor bulat di mana kalau kita jumpa sesuatu nombor itu adalah dalam perpuluhan ataupun pecahan, itu bukan integer. Okey, integer terbahagi kepada dua, integer positif dan integer negatif. Integer positif ni macam mana? Integer positif adalah suatu nombor di mana dia mempunyai simbol positif di hadapannya ataupun kadang-kadang kita tidak jumpa simbol positif tu. Dia hanya tulis nombor sahaja. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi untuk integer positif tak memerlukan kita, tak mewajibkan kita untuk tulis simbol. Tetapi untuk integer negatif mesti tulis dia punya simbol negatif tersebut. Jadi itu yang menunjukkan dia adalah integer negatif. Jadi bila kita jumpa negatif 1, negatif 2, negatif 3, itu adalah integer negatif. Tapi kalau kita jumpa integer negatif 1.4, okey, negatif 1.4, 1.4 itu merupakan nombor perpuluhan. Jadi dia bukan integer negatif. Okey, jadi kamu kena faham tentang itu. Okey, yang kedua, ada soalan yang cikgu bagi sebelum ni. Ada beberapa pelajar yang tidak faham berkenaan dengan keadaan dan arah. Okay, keadaan di sini, contoh yang pertama adalah berkenaan kedalaman laut dan juga dia punya jarak daripada paras laut. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, daripada paras laut ke atas, paras laut ke atas bermaksud dia adalah dalam bentuk positif. Okey, dia dalam bentuk positif. Jadi macam mana kita nak tafsirkan dia dalam bentuk positif, kita kena tulis simbol positif di hadapan dia ataupun kita tak tulis pun tak apa. Itu menjelaskan dia ke arah atas. Apabila suatu keadaan ataupun arah menunjukkan ke atas bermaksud nilai integer itu adalah positif. Okey. Tetapi kalau untuk aras laut ke bawah bermaksud dia dalam, bila kita nak tulis sesuatu nombor, kita kena tulis dalam nilai negatif sebab dia ke arah bawah, negatif. Okey? Boleh jelas? Okey, seterusnya. Ada juga keadaan di mana dia nak menunjukkan, okey, contohlah Abu membawa kereta, memandu kereta. Dia pergi ke kiri sebanyak 200 meter. Okey, jadi kita nak mentafsirkan dalam nombor, kita kena letak negatif 200 meter apabila dia bergerak ke kiri. Tetapi apabila dia bergerak ke kanan, dia mewakili integer positif. Jadi kita letak positif 350 ataupun tak letak positif pun betul. Okay? Konsep ke kiri dan ke kanan ni ada dalam konsep garis nombor. Okay? Garis nombor ni dia bermula daripada sifar. Daripada sifar ke kanan, dia adalah integer positif yang menaik. Dan garis nombor apabila ke kiri, dia akan nilai sesuatu integer akan berkurang. Jadi start daripada kosong ataupun sifar, di belakangnya adalah negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Okey, sebelum tu pun saya dah bagi tahu negatif 1 adalah lebih besar berbanding negatif 2. Jadi hati-hati apabila menyusun sesuatu nombor menaik ataupun menurun. Okey, sekarang cikgu nak share pula dengan kamu pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita akan fokus kepada operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey, operasi asas aritmetik ni terbahagi pada dua, iaitu penambahan dan juga
penolakan. Okey, dekat sini cikgu ada buat nota. Jadi nota ni kalau kamu nak masukkan dalam buku latihan pun boleh, tak ada masalah. Kamu boleh salin daripada nota yang cikgu bagi. Okey, untuk penambahan integer positif, okey, penambahan integer positif ni kamu tengok pada integer positif yang kedua ini. Okey, apabila berlaku penambahan, contohnya cikgu letak dekat sini 8 tambah dengan operasi tambah dengan integer positif. Apabila 8 ditambahkan dengan integer positif, positif 3, apa yang akan berlaku? Okey, di sini ada dua simbol yang bertembung, iaitu simbol positif dan simbol positif. Apabila ada dua simbol yang bertembung, positif dan positif, maka dia akan bertukar jadi positif. Dia tak akan bertukar, dia akan jadi positif. Jadi ini satu benda baru. Jadi selepas ni cikgu nak kamu ingat, apabila simbol positif dengan positif bertemu, dia akan menghasilkan operasi positif. Maka 8 tambah dan dengan 3 iaitu 11. Okey. Seterusnya kita boleh tafsirkan dia dalam garis nombor, di mana kita ambil 8, okey. Kita buat satu garis nombor, tak ada sifar pun tak apa, kita ambil satu nombor yang bermula daripada yang dia bagi 8. Contohnya dekat sini 8. Lepas tu 8 ditambahkan dengan 3 dapat 11. Jadi kita buat garis nombor, kenaikan satu persatu, 8, 9, 10, 11, 12. Lepas tu kita tengok pergerakan daripada 8 nak ke 11, dia akan bergerak ke kanan. Jadi kita kena tahulah apabila sesuatu penambahan dengan integer positif, suatu garis lurus tu dia akan bergerak ke kanan. Okey. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk lagi contoh. Okey. Okey, yang kedua iaitu integer negatif. Integer negatif ni apabila suatu nombor ditambahkan dengan integer negatif. Okey. Dekat sini integer 8 tambah dengan negatif 3. Okey, dekat sini kalau kamu nampak ada pertembungan simbol antara positif dan juga negatif. Okey, positif, negatif ini kamu kena ingat. Di mana positif dan negatif apabila bertemu dia akan mengubah operasi tersebut menjadi tolak. Okey. Penambahan dengan negatif, integer negatif, dia akan menjadikan operasi itu sebagai tolak. Okey. Jadi daripada sini positif negatif bertukar jadi negatif. Okey. Jadi kamu boleh selesaikanlah dekat sini. 8 tolak 3 dapat 5. Okey, seterusnya kita tafsirkan dia dalam garis lurus. Okey, nak tafsirkan dalam garis lurus sama juga macam kita buat yang atas tadi. Okey, kita ambil garis nombor bermula daripada 8 ataupun kalau nak lebih sikit 9 pun boleh. Daripada 8, apabila tolak dengan 3 dia akan dapat 5. Jadi kamu buatlah garis nombor ke belakang. Okey, sebab dia berkurang nombor tu. Jadi bila kamu tengok 8 dia ke 5 itu bermaksud dia bergerak ke kiri. Okay, jadi kita tahu penambahan dengan integer negatif apabila ditafsirkan dalam garis lurus dia akan bergerak ke kiri. Okay, nanti saya nak kamu buat latihan di mana kamu selesaikan nombor operasi dan juga kamu tafsirkan dia dalam garis nombor. Garis nombor. Okay. Seterusnya, yang kedua, penolakan. Di mana penolakan dengan integer positif. Okey, dekat sini cikgu bagi contoh. 8 tolak positif 3. Penolakan dengan integer positif. Okey, apabila 8 tolak positif 3, kita kena tengok dekat sini ada dua simbol bertembung iaitu negatif dengan positif. Okey, negatif dengan positif dia akan jadi negatif. Okey. Dia akan jadi negatif. Jadi operasi yang asal daripada sini dia akan berubah menjadi 8 tolak 3. Tolak ni disebabkan apa? Disebabkan oleh simbol negatif dan positif bertembung. Okey, jadi dia akan jadi negatif ataupun tolak. Jadi dia akan dapat 8 tolak 3 sama dengan 5. Okey, kalau kita nak tafsirkan dalam garis nombor, okey, garis nombor, minta maaf tadi saya sebut garis lurus. Okey, dalam garis nombor kita letak 8 dan kita tengok hasil dia adalah 5. Jadi kita kurangkan nombor satu persatu sehingga nombor 5. Jadi kita gerakkan daripada 8 ke 5. Jadi dekat sini kita tahu pergerakan apabila penolakan integer positif pada garis nombor dia bergerak ke kiri.
Okey, jadi kamu buatlah anak panah ke kiri. Okey, itu adalah penolakan dengan integer positif. Manakala untuk penolakan integer negatif, 8 tolak dengan integer negatif ni adalah negatif 3. Okey, kamu tengok dekat sini, simbol negatif dengan negatif apabila bertemu dia akan mengubah operasi penolakan tadi menjadi positif. Okey, ataupun menjadi tambah. Okey, jadi daripada sini dia akan menjadi 8 tambah 3 sama dengan 11. Dan kita boleh tafsirkan dalam garis nombor yang saya lukis ni, bermula daripada 8 kita bawa ke hadapan lah. Okay, sampai 11 ni. Jadi daripada 8 kita gerakkan anak panah ni sampai ke 11. Bermaksud dia bergerak ke kanan. Jadi penolakan integer negatif akan menggerakkan garis nombor ke kanan. Okay. Jadi saya harap kamu faham dan saya harap kamu boleh ulang balik video saya dan kamu boleh salin nota yang saya berikan ni. Okey, seterusnya saya nak bagi contoh lain pula untuk kamu. Okey, cikgu padam dulu ya. Okey, kita tengok contoh untuk penambahan pula. Okey, macam mana suatu integer yang di depan tu kalau dia negatif tak? Tadi saya bagi contoh dalam bentuk positif kan? Macam contoh 8 ni dia adalah positif. Kalau saya bagi contoh nombor di hadapan dia adalah negatif. Okey, negatif 1 tambah dengan integer positif. Tambah dengan positif 3. Okey, apa yang akan berlaku? Sama juga konsep dia, pastikan kita tengok gabungan antara simbol positif dengan positif, dia akan jadi apa? Okey, positif dengan positif, dia akan jadi positif. Okey, jadi kita tulis balik operasi dia, negatif 1 tambah 3. Okey, jadi dekat sini kamu nak kira macam mana negatif 1 tambah 3? Okey, kamu boleh guna garis nombor ataupun kamu tekan kalkulator. Tapi untuk buat masa sekarang, kamu cuba guna garis nombor dulu. Okey, macam mana nak guna garis nombor? Okey, kita buat daripada negatif 1. Okey, negatif 1. Okey, tadi kalau kamu perasan, kalau saya buat garis nombor untuk penambahan integer positif, dia akan bergerak ke kanan. Jadi kita buatlah garis nombor ni nilai nombor ke kanan. Okey. Jadi negatif 1, sifar, 1, 2, 3, 4. Okey, cukuplah sampai sini. Okey, jadi daripada negatif 1, dia ditambahkan dengan 3. Daripada 1 tambah dengan 3 lagi. Jadi kita akan ubah 1, 2, 3. Okey, jadi jawapan dia berapa ni? Jawapan dia adalah 2 ataupun positif 2 ataupun 2 sahaja. Okey. Ataupun penambahan dengan integer negatif. Negatif 1 tambah dengan negatif 3. Okey. Dekat sini kita kena tengok simbol yang bertembung, positif dan negatif. Jadi apabila dua simbol ini bertembung, dia akan jadi operasi tolak. Okey, jadi kita tukarkan negatif 1 tolak 3. Okey. Jadi macam mana nak dapatkan? Kamu boleh tekan kalkulator. Negatif 1 tolak 3. Tapi saya nak kamu dapatkan jawapan dalam bentuk garis nombor. Jadi kamu perlu lukis garis nombor bermula dengan negatif 1. Okey, kalau kamu tengok nota yang saya bagi tadi, kalau penambahan dengan integer negatif, garis nombor tersebut dia akan bergerak ke kiri. Jadi kamu senaraikan garis nombor ni ke kiri. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okey, kamu agak-agak sahajalah sebab dia nak bergerak 3 kali ke belakang. Okey, negatif 3 dia nak bergerak 3 kali ke belakang. Okay, jadi negatif 1 bermula dengan negatif 1, dia nak bergerak 3 kali. 1, 2, 3. Okey, jadi jawapan dia adalah negatif 4.
Okey, boleh? Okey, seterusnya ini adalah contoh bagi penambahan. Macam mana pula contoh bagi penolakan? Okey, kalau untuk contoh penolakan pula. Okay, saya bagi contoh untuk penolakan pula. Saya padam dululah yang ni. Okey, kita tengok pula kalau contoh penolakan. Okey, contoh saya bagi negatif 1 tolak dengan positif, integer positif. Contoh saya bagi positif 4. Okey, yang pertama sekali mesti tengok gabungan sebelah-sebelah ni simbol ni. Negatif dan positif. Jadi, negatif dan positif dia akan jadi negatif. Okey, minta maaf. Okey, jadi kita akan dapat operasi tolak lah. Negatif 1 tolak 4. Jadi nak dapat macam mana? Tekan kalkulator boleh ataupun menggunakan garis nombor. Jadi rujuk balik pada nota yang saya bagi, di mana kalau penolakan dengan integer negatif, dia akan menggerakkan nombor tersebut ke kiri dalam garis nombor. Jadi untuk garis nombor tersebut, kamu lukis garis nombor bermula dengan negatif. Negatif 1. Maaf. Negatif 1 dia nak bergerak ke kiri. Nak bergerak ke kiri berapa kali? 4 kali. Okay. Sebab kenapa dia bergerak ke kiri? Saya dah bagi tahu tadi kan. Okay. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Negatif 5. Okay. Saya stop sampai situlah. Okay. Jadi daripada negatif 1 dia nak bergerak 4 kali ke belakang sebab dia tolak dengan integer positif. Okay, 1, 2, 3, 4. Jadi apa nombor yang terhasil? Negatif 5. Jadi operasi negatif 1 tolak dengan 4 dia akan menghasilkan negatif 5. Okay. Okay, seterusnya saya tunjuk pula apabila penolakan dengan integer negatif. Ini penolakan dengan integer positif. Okey, macam mana pula penolakan dengan integer negatif? Okey, contoh dekat sini saya bagi negatif 1 tolak dengan integer negatif iaitu negatif 4. Okey, jadi dekat sini yang pertama kamu mesti tengok simbol. Okey, simbol kedua-dua simbol ni negatif dengan negatif iaitu dia akan menghasilkan operasi positif. Jadi daripada sini kamu kena ubahlah. Negatif 1 tambah dengan 4. Jadi macam saya bagi tahu tadi boleh tekan kalkulator tapi saya nak kamu dapatkan jawapan dengan melukis garis nombor. Okey, garis nombor kamu tengok balik nota yang saya bagi tadi apabila penolakan dengan integer negatif dia akan bergerak ke kanan. Jadi kita start dengan di belakang ni negatif 1, sifar 1, 2, sorry. 2 terus pula. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, dan seterusnya lah. Kenapa saya buat sikit je anggaran dia sebab kita nak lompat 4 kali je. Okey, kita nak gerak ke kanan 4 kali. Jadi daripada negatif 1, kita gerakkan 4 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4. Okey, kenapa 4? Dekat sini dia kata negatif 1 tambah 4. Okey, jadi dia adalah 3. Jadi jawapan dia 3. Okey, positif 3. Tapi saya kata positif 3, integer positif tak perlu kita letak simbol positif. Kalau kamu nak letak pun tak salah. Okey, jadi saya dekat sini cikgu dah bagi dekat kamu contoh-contoh untuk penambahan dan penolakan bagi integer positif dan juga integer negatif. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat faham apa yang cikgu terangkan. Okey, satu lagi cikgu nak pesan, cikgu nak bagi satu summary. Okey, cikgu nak bagi satu lagi nota di mana kamu kena ingat, selepas ni kamu kena hafal lah simbol apabila dua simbol bertembung. Okey. Yang tadi cikgu bagi tahu apabila simbol positif dengan simbol positif bertembung, dia akan menghasilkan operasi tambah. Tetapi kalau
simbol positif bertembung dengan simbol negatif, dia akan menghasilkan operasi tolak. Sama juga kalau simbol negatif bertembung dengan simbol positif, dia akan menghasilkan operasi tolak. Dan akhir sekali kalau negatif bertembung dengan simbol negatif, dia akan menghasilkan operasi tambah. Jadi dekat sini wajib kamu ingat lepas ni macam mana nak tukarkan sesuatu operasi tu apabila bertembung dua simbol yang berbeza ataupun sama. Okay, jadi make sure yang ni pun mesti ada dalam buku latihan kamu. Okay, masukkan dalam nota juga. Okey, jadi cikgu rasa setakat ni sahaja dulu kelas cikgu dengan kamu. Jadi cikgu harap apa-apa masalah kamu boleh direct terus dengan cikgu lah. Okey. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.